Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so hari ini seperti yang cikgu dah sedia maklum kat awak, hari ini kita akan masuk kepada satu lagi faktor yang kedua dan juga yang ketiga. Kalau kita sempat, cikgu nak habiskan terus elektrolisis. Jadi cikgu akan masuk dua faktor sekali pada hari ini, iaitu faktor yang kedua berkaitan dengan kepekatan elektrolit, ya. Okey, elektrolisis. Kita dah bincang tentang faktor yang pertama, iaitu adalah kita kata dia punya nilai E0, ya. Nilai E0 dia. Yang kedua adalah dia punya kepekatan elektrolit. Okey, tak mau tulis sini lah, cuba tukar. Okey, kepekatan elektrolit ya. Dan yang ketiga adalah tentang jenis elektrod. Okey. So, apa yang awak perlu tahu tentang kepekatan elektrolit? Okay, sebelum ni cikgu dah sebut berkaitan dengan kepekatan elektrolit hanya terpakai pada ion-ion yang terdapat di dalam kumpulan 17, iaitu ion halogen sahaja. Ion halogen terdiri daripada klorida, bromida dan juga iodida. Okey. So, kita tengok dulu kepekatan elektrolit. Ya, bagaimana kita punya eksperimen kalau kita nak buat. Okey, kita buat gambar ajar. Okey. So, cikgu ada sel elektrolisis dengan elektrod kita masih lagi kita kekalkan karbon. Okey. Tapi kali ni kita punya larutan, cikgu buat dua larutan. Satu larutan natrium klorida 0.0001 mol DM negatif 3. Okey, yang ini maksudnya ini adalah larutan yang cair. 0.001 mol ni cair. Okey, yang kedua larutan kita adalah sama juga larutan natrium klorida, tapi kali ni cikgu letak yang pekat, iaitu 0.1 atau 0.1 ataupun 1.0 pekat lah. Ya, larutan dia 1.0 sampai 0.01 itu masih lagi pekat bagi klorida. Okey, so first kali apa yang kita buat? Seperti biasa, kita senaraikan dulu ion yang hadir. Okey, ion-ion yang hadir adalah natrium, ion natrium, kemudian kita ada ion klorida dan kita ada ion hidroksida dan ion hidrogen. Okey, sebab dia larutan. Okey, itu ion yang hadir. Okey, kemudian kalau awak terlupa, kita buatlah dia punya ni kan pada NECTEC kita kan. Okey, positif anode and then negatif cathode. Okey, anode akan menarik anion. Anion anode ataupun kita kata anion yang tertarik di anode. Okey, untuk yang pertama tu sama jugalah. Kita ambil yang ni dulu, kita buat yang A dulu. Okey, so kita ada natrium dan klorida. So kita punya anion kita adalah klorida dan juga hidroksida. Okey. Kalau untuk sel yang kedua pula, ion yang tertarik, ion yang ni dekat sini. Okey, ion yang ditarik sama, iaitu klorida dan juga hidroksida. Okey, untuk yang pertama, yang manakah ion dipilih untuk dinyah cas? Okey. Macam cikgu cakap kat awak, kepekatan elektrolit memainkan
peranan di sini. Untuk yang pertama, ion dia adalah cair ataupun kepekatan dia adalah cair. Jadi bila kepekatan dia cair, kita tak akan ambil faktor yang kedua kita, kepekatan elektrolit ni kita tak akan pakai. So kita masih lagi kekal dengan faktor kita yang pertama kalau larutan tu cair, iaitu faktor nilai E0 mana yang lebih negatif. Okey. Jadi kalau untuk kes yang pertama ni, sebabkan larutan dia cair, kita nak pilih klorida ke nak pilih hidroksida, so kita akan pilih juga hidroksida. So kita punya jawapan kita pilih hidroksida. 4 orang hutan berjambul, jalan-jalan jumpa orang-orang sedang minum 2 botol air, 4 biji apple. So hasil kita ataupun cikgu tambah page page breaker. Okay. So hasil adalah oksigen gas. Pemerhatian, biasa pemerhatian dululah baru hasil kan. Pemerhatian gas tidak berwarna lah. Okay, untuk yang kedua ni, ion apa yang dipilih untuk dinyacas? Okay, so kita tengok kepada kepekatan dia. Kepekatan dia 0.1, kepekatan dia tinggi. So dia juga menggunakan klorida. Cikgu cakap tadi, kalau untuk elektrolit, dia terpakai untuk halogen saja. So yang ini pekat. So bila pekat dan dia juga menggunakan ion klorida, so kita nak pilih yang mana satu, kita akan pilih yang mana yang lebih pekat, iaitu ion klorida. Jadi kita akan tulislah, kita akan pilih ion klorida untuk dinyacas. So klorida dia akan jadi klorin, ya. Macam awak tahulah. So dia buat apa? Kalau kat positif anode, dia derma elektron. So bila dia derma, sebelah kanan lah tambah dengan 2E. So sini pun 2. Jadi hasil kita gas klorin lah. Ya. Hasil kita adalah gas klorin. Pemerhatian pepejal pula. Gas hijau kekuningan lah dihasilkan. Okey. So itu yang berlaku di anode. Okey, bagaimana pula di kathod? Okey. Bagaimana pula di kathod? Cikgu pernah beritahu awak hari tu, kalau untuk kathod, ya, di kathod dia sama, dia ikut kepada nak bagi tahu tadi kenapa dipilih untuk dinyacas. Yang ni kena penting lah. Kenapa dipilih untuk dinyacas? Sebab apa dipilih? Sebab kerana kepekatan ion klorida lebih, cikgu tulis kat bawah ni lah, lebih tinggi daripada ion hidroksida. Okey, itu kalau awak nak tulis sebab kenapa ion klorida dipilih, kerana kepekatan ion klorida lebih tinggi daripada ion hidroksida. Okey, untuk yang first ni, yang kepekatan dia rendah tadi ataupun kepekatan dia larutan tu cair, kita tak bolehlah tulis kerana ion hidroksida mempunyai kepekatan yang tinggi, tak. Kita tetap kena tulis dia memilih, kita pilih ion hidroksida sebab faktor yang pertama, iaitu kerana nilai E0 OH- lebih negatif daripada ion klorida. So kita tetap pakai faktor yang pertama sekiranya faktor kedua itu tak ada di situ. Okey, kalau faktor kedua ada, baru kita akan tulis faktor yang kedua. Okey, untuk di kathod, kathod yang hadir adalah natrium dan juga hidrogen. Sama juga untuk dua-dua, natrium dengan hidrogen ion. Okey, so yang mana dipilih untuk dinyacas? So dah tentulah yang mana yang untuk di kathod, ya. Kathod, cikgu dah sebut dah hari tu, kalau untuk kathod dia punya faktor hanya faktor yang pertama, iaitu nilai E0. Dia tidak akan dipengaruhi dengan faktor yang kedua dan juga faktor yang ketiga. Apa-apa pun yang berlaku, apa perubahan yang berlaku, semuanya berlaku pada anode sahaja. Kathod kita tetap pilih siapa yang berada di bawah ataupun nilai E0 mana yang lebih positif, ya. Nilai E0 mana yang lebih positif. Okey. Seterusnya,
kita pilih yang ni kan. Hidrogen pula. Hidrogen, kita akan pilih hidrogen lah. Hidrogen. So, dia akan jadi H2. So, dia terima elektron, tambah 2E lah. Sini pun 2 tak 2. So, hasil kita gas hidrogen. Ini pun sama. 2H plus tambah 2E dapat H2. So, hasil kita sama. Gas hidrogen. Pemerhatian, gelembung gas tidak berwarna. Sebab apa dipilih? Kerana ion hidrogen mempunyai nilai lebih nilai E0 lebih positif daripada ion natrium. Okey. So, itu untuk faktor. Okey, katakan cikgu tukar. Ya. Cikgu tukar natrium kepada kalium. Allah. Pemadam cikgu tukar yang ni, hujung ni. Tu, kali ni cikgu tukarkan dia. Sorry, bukan natrium kepada kalium. Cikgu tukarkan natrium sulfat. Yang ni pun sama, natrium sulfat. Ya. Satu cair dan satu pekat. Okey, kalau cikgu tukar kepada natrium sulfat, satu cair dan satu pekat, tadi cikgu cakap kalau untuk faktor kepekatan elektrolit, yang terpakai hanyalah ion halogen sahaja. Kalaulah cikgu tukarkan dia, larutan yang kita guna tu adalah larutan natrium sulfat 0.1 mol Dm-3. So, pekat ni. So, apa berlaku pada anod dia? Anod dia akan menarik hidroksida dan satu lagi sulfat lah. Ya, sebab kita dah gantikan dengan sulfat. So, apa yang akan berlaku? Adakah kita akan pilih sulfat? Tidak. Macam cikgu sebut tadilah, untuk faktor kepekatan, dia hanya terpakai dengan dengan kehadiran ion daripada kumpulan 17 sahaja. So, kalau ada sulfat dengan hidroksida, kita tetap akan pilih hidroksida untuk dinyahcas di anod. Ya. So, tidak ada sebarang keraguan kat situlah. So, kita punya sebab memilih pun sebab kerana nilai E0 hidroksida ion lebih negatif berbanding dengan nilai E0 nilai E0 ion sulfat. So, jadi benda tu hanya terpakai untuk kalau natrium bromida, natrium iodida, itu akan terpakai. Tapi kena tengok dia punya kepekatan. Kalau dia 0.0001 dia cair, so kita tetap akan pakai faktor yang pertama. Tapi kalau dia pekat, so kita akan pakai faktor yang kedua. Okey. Alright. So untuk faktor yang ketiga, cikgu harap awak faham. Ya. Cikgu harap awak fahamlah. Yang ketiga adalah jenis elektrod. Okey, jenis elektrod. Untuk yang ketiga, kita pakai faktor yang ketiga jenis elektrod. Kali ni cikgu ubah. Cikgu ubah apa? Cikgu ubah dia punya elektrod lah. Cikgu ubah dia punya elektrod. Larutan kita akan guna larutan kuprum sulfat. Okey, katakan kita guna larutan kuprum sulfat 0.1 mol Dm-3. Okey, and then kita guna kita punya ni adalah elektrod kita daripada karbon tadi kita tukar kepada elektrod kuprum. Ya, elektrod kuprum. Jadi bila dia tukar kepada elektrod kuprum, so elektrod kuprum di sini adalah elektrod yang reaktif. Bila elektrod itu adalah elektrod yang reaktif, jadi kita kena pastikan apa yang kita akan memilih elektrod itu sendiri untuk diionkan. Tapi hanya berlaku di anod sahajalah. Okey, jadi macam mana kita nak ni? Elektrod kuprum adalah elektrod yang kita kata yang tidak lengai. Karbon adalah elektrod yang lengai. Lengai ni dia tidak termasuk dalam tindak balas tu. Dia tak nak menyebuk. Dia hanya di situ hanya sebagai konduktor elektrik ataupun dia nak mengalirkan arus elektrik saja. Tapi kuprum tak. Kuprum ni dia nak involve dalam tindak balas tu.
Jadi apa yang dia buat adalah apabila kita buat macam biasa ya, positif pada NECTEC masih lagi macam biasa ya. So positif masih anode di sini, negatif masih cathode. So positif ion yang hadir dulu kita buat. Ion yang hadir adalah ion yang hadir, ion kuprum, ion sulfat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, kemudian ion yang ditarik lah, ion ditarik di anode. Okey, kalau di anode dia akan tarik siapa? Okey, anode dia akan menarik anion lah. Anion kita adalah ion sulfat dengan ion hidroksida. Okey. So, apa yang cikgu cakap tadi, semua faktor itu dia hanya akan efek pada anode sahaja. Ya, ni anode kita. Dia akan efek pada anode kita. So, kalau untuk faktor yang ketiga ni, dia guna elektrod kuprum. Jadi, elektrod kuprum ni nak involve dalam tindak balas itu. Ion mana yang dipilih untuk dinyacas? Tak. Dua-dua ion tak dipilih untuk dinyacas di sini. Sebaliknya, apa yang akan terlibat dalam tindak balas tu? Kuprum itu sendiri. Jadi di sini untuk di anode, kuprum tu ataupun elektrod kuprum itu yang akan mengion menjadi ion kuprum. Ya. Di mana dia derma elektron lah, derma tambah dengan 2 elektron di sini. So kuprum itu yang terlibat, di mana nanti kuprum ni, elektrod kuprum ni dia akan menipis lah. Dia akan menipis. Sebabnya atom kuprum dia tukar jadi ion kuprum. Jadi faktor kita kenapa kuprum dipilih untuk dinyacas? Kerana elektron kuprum reaktif. Awak tulis begitu sajalah. Sebab apa kita pilih dia untuk dinyacas? Kerana elektrod kuprum elektrod yang reaktif. Ya, so dia involve dalam tindak balas itu. Okey. Okey, seterusnya dah pilih kat situ, hasil kita nanti ion kuprum lah. Hasil kita adalah ion kuprum. Kemudian pemerhatian awak bagi tahu inilah kita punya anode menipis. Kita akan sebut begitulah, anode menipis ataupun elektrod kuprum di anode menipis. Boleh salah satu. Okey, apa yang berlaku di kathod pula? Di kathod apa yang akan ditarik? Apa yang akan ditarik dah tentulah cation lah. Cation yang hadir adalah Cu2+ dengan H+. Jadi kalau ikut kepada siri elektrokimia kita, kuprum lah berada di bawah ataupun kuprum yang mempunyai nilai yang lebih positif. Jadi kita akan pilih ion kuprum lah. Cu2+ tambah dengan 2 elektron, dia terima elektron, so jadilah kuprum. So apa akan berlaku kepada elektrod? Elektrod kita akan menebal ya. Sebab ion tukar jadi atom di sini. Okey. So jadi kita punya hasil kita adalah atom kuprum lah, ataupun hasil kita adalah pepejal ataupun logam kuprum yang dihasilkan. Kenapa dipilih untuk dinyacas? Kerana macam biasalah cikgu cakap, kalau untuk kathod hanya faktor yang pertama saja. Kerana nilai E0 ion kuprum lebih positif daripada ion hidrogen. Okey, so itu untuk jenis elektrod ya, jenis elektrod. Ada 3 elektrod yang dia lengai. Yang pertama adalah karbon. Kalau karbon guna, jangan risau, tetap faktor yang pertama. And then kalau kita guna nikel pun sama, nikel pun lengai. And then kita guna platinum, platinum pun lengai juga. 3 yang ni kalau kita buat, kita tetap pilih faktor yang pertama, tapi depend pada kita punya larutan tu lah. Kalau larutan tu larutan yang ada klorida, bromida, iodida, so kena berhati-hati, kena tengok dia punya kepekatan dia. Kena tengok kepekatan. Kalau dia pekat, kita akan pilih ion klorida, bromida atau iodida itu.
Okey, tapi kalau dia gunakan elektrod cuprum ataupun argentum, biasanya dua ni sajalah dalam silibus you. Yang ini dua-dua ni adalah elektrod yang reaktif, yang nak involve dalam tindak balas. Jadi di anode awak kena memilih. Kalau kita guna dua elektrod ni, awak akan pilih elektrod itu untuk diionkan ataupun untuk menjadi ion. Okey. So, apa berlaku kepada warna larutan kuprum sulfat? Kalau awak tengok kepada apa yang berlaku di anode kuprum jadi ion. Di kathod ion jadi kuprum. Jadi apa yang berlaku kepada warna dia? Warna biru larutan kekal lah. Sebab apa? Walaupun atom jadi ion, dia jadi pekat. Tapi pada masa yang sama, ion juga jadi atom. So, kepekatan, kita boleh bagi jawapan kita, kepekatan ion kuprum dalam larutan tidak berubah. Ya, sebabnya, sebab yang cikgu bagi tu tadi lah. Di anode, atom jadi ion. Tapi di kathod, ion jadi atom. Jadi dia sama banyak penghasilan ion kuprum dan juga penghasilan atom kuprum tu sama banyak. Okay, so itu yang cikgu boleh cakap ataupun yang cikgu boleh sampaikan pada awak untuk dua lagi faktor, iaitu faktor kepekatan elektrolit. Ingat, 3 saja elektrolit yang terlibat. Kalau untuk yang kedua, jenis elektrod pula, elektrod kuprum dan juga elektrod argentum. Dan kedua-dua faktor ini hanya berlaku di anode sahaja. Okey, so itu sahaja yang cikgu boleh sampaikan pada awak. Dan sebagai pengukuhan untuk bagi awak, nak bagi latihan tambahan ke awak, kita akan buat nantilah. Tapi hari ni cikgu just bagi sekadar latihan biasalah dalam modul awak tu. Awak buat contoh yang ketiga, muka surat 27. Muka surat 27, and then ada muka surat 28. Muka surat 28. Dan awak juga boleh buat muka surat 29, iaitu membandingkan sel kimia dan sel elektrolisis. Okay. So itu adalah apa yang awak perlu buat lah. Lepas ini cikgu akan masuk pula elektrolisis, kegunaan elektrolisis dalam industri kita. Proses-proses penyaduran, penulinan dan juga pengekstrakan. Pengekstrakan logam daripada bijihnya. Okey, so itu saja daripada cikgu. Cikgu harap kita dapat nanti kelas akan datang ataupun hari Khamis ni, kalau berkesempatan kita akan buat Google Meet lah untuk membincangkan jawapan. So itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.